Di sebuah komuniti besar rakyat Malaysia di Los Angeles, Amerika Syarikat, satu insiden langgar lari telah berlaku. Pihak polis hanya dapat menyiasat berdasarkan rakaman kamera litar tertutup yang kabur dan tidak mampu mengenal pasti pemandunya. Lebih 180 orang pegawai penyiasat telah mencurahkan usaha sepenuhnya, namun siasatan menemui jalan buntu. Walau bagaimanapun, seorang pelajar sekolah menengah dari Malaysia muncul. Dengan hanya melihat rakaman selama 0,1 saat, dia mampu mengenal pasti model kereta dengan tepat. Kereta itu ialah sebuah Audi A7 tahun 2018. Siapakah sebenarnya remaja ini dan bagaimana dia dapat mengesan petunjuk yang gagal ditemui walaupun oleh penyiasat profesional? Di sebalik kes ini, tersembunyi sebuah kebenaran yang lebih besar. Kisah remaja istimewa ini akan bermula. Nama saya Aiman, seorang pelajar tingkatan 2. 6 bulan yang lalu, saya berpindah ke Los Angeles kerana urusan kerja ayah saya. Terus terang, kehidupan di Amerika bukanlah mudah. Saya tidak fasih berbahasa Inggris dan sukar untuk bergaul dengan rakan sekelas. Namun, ada satu perkara yang pasti, yaitu minat saya terhadap kereta tidak akan pernah berubah. Sejak di Malaysia lagi, saya dapat mengingati jenama dan model setiap kereta di jalan raya dengan serta-merta. Ayah sering mengatakan bahawa ia adalah perkara yang tidak berfaedah. Pergi ke tempat letak kereta berhampiran pangsa puri kami untuk memerhati kereta telah menjadi rutin harian saya. Saya akan melihat ke bawah dari tempat letak kereta untuk memerhati pelbagai jenis kenderaan. Suatu hari, seorang rakan menemani saya dan bertanya, "Aiman, betul ke kamu boleh tahu model kereta hanya dengan melihat bumbungnya?" Saya menjawab dengan yakin, "Sudah tentu. Nak cuba?" Dia menunjuk secara rawak ke arah sebuah kereta. Saya memerhatikannya dengan teliti dan berkata, "Itu Honda Accord tahun 2019. Bentuk sunroof dan kedudukan antenanya sangat unik." Kami turun untuk memeriksa dan ternyata tekaan saya betul. Rakan saya ternganga. "Wah, hebatnya kamu. Macam mana kamu boleh tahu semua ni?" Sejak itu, berita tersebar. Rakan-rakan di sekolah sering bermain permainan teka kereta dengan saya. Di dalam kelas, apabila cikgu memberi peluang untuk membuat pembentangan, saya memilih tajuk berkaitan kereta. Saya membentangkan tentang kesan reka bentuk aerodinamik kereta terhadap penjimatan bahan api. Semua rakan sekelas mendengar dengan teliti. Walaupun bahasa Inggris saya tidak lancar, semangat saya terhadap kereta seolah-olah merentasi tembok bahasa. Selepas pembentangan, cikgu memanggil saya untuk bercakap secara peribadi. "Aiman, pembentangan tadi sangat mengagumkan. Kemahiran pemerhatian dan analisis kamu sangat istimewa." Apabila mendengar kata-kata ini, buat pertama kalinya saya berasa yakin bahawa saya boleh diterima di Amerika. Saya sedar bahawa kebolehan istimewa yang saya bawa dari Malaysia ini boleh diguna pakai di sini. Namun, ayah saya masih tidak memahami minat saya terhadap kereta. Pada suatu petang, kami berbual. "Aiman, dah sampai Amerika pun masih cakap pasal kereta sepanjang hari, cubalah minat benda lain sikit." "Ayah, inilah satu-satunya benda yang Aiman mahir. Kawan-kawan pun kagum, cikgu pun puji," jawab saya. Tetapi dalam hati saya terfikir, terlalu taksub pada satu perkara mungkin nampak tidak baik. Saya berbisik dalam hati, suatu hari nanti, kebolehan ini pasti akan berguna dan pada waktu itu, ayah pasti akan menerima saya. Malam itu, saya memandang keluar tingkap, menikmati pemandangan malam Los Angeles dan bertekad untuk mencari jalan saya sendiri di Amerika. Saya akan berkomunikasi dengan rakan-rakan baru melalui kereta dan akan membuatkan kebolehan saya diiktiraf. Insiden itu berlaku pada suatu petang Selasa. Ketika saya dan ayah sedang pergi membeli belah di sebuah pasar raya bernama Pasar Raya Kita, kami menyaksikan satu kekecohan besar di lintasan belang di hadapannya. Satu kemalangan langgar lari telah berlaku. Mangsanya ialah seorang warga emas Malaysia berusia 65 tahun yang dilanggar ketika sedang berjalan keluar dari pasar raya selepas membeli barang. Mujurlah, nyawanya tidak terancam, tetapi dia mengalami kecederaan parah di kaki. Tempat kejadian serta-merta menjadi huru-hara. Bunyi siren ambulans dan kereta polis bergema di seluruh kawasan komuniti Malaysia. Orang ramai mula berkumpul. Ada sesiapa nampak.
Ada sesiapa tahu kereta apa? Polis menyoal siasat saksi, tetapi tiada siapa yang dapat memberikan jawapan yang jelas. Kejadian berlaku sekitar jam 6.30 petang, ketika langit mula gelap. Seorang makcik berkata dengan suara terketar-ketar, "Nampak macam kereta warna gelap." "Kereta sedan ke?" tanya polis. "Tak pastilah." Saksi lain mengatakan ia kelihatan seperti SUV, dan ada pula yang mengatakan ia kelihatan seperti kereta sport. Keterangan mereka tidak jelas dan berbeza-beza. Saya berdiri di sebelah ayah, memerhatikan keadaan. Apabila melihat Pak Cik yang cedera itu dibawa ke hospital, hati saya berasa sangat tidak selesa teringat akan datuk saya sendiri. Polis mula memeriksa rakaman CCTV dari kedai-kedai berdekatan. Pemilik pasar, tetapi ada satu masalah. Kualiti image dari kamera itu kurang baik dan keadaan pencahayaan pada waktu kejadian juga malap, menjadikannya sukar untuk mengenal pasti butiran kereta. Polis mengeluh apabila video dimainkan. Kelihatan sebuah kereta melintas, tetapi sukar untuk mengenal pasti nombor pendaftaran atau model sebenar kereta itu. Pada ketika itu, saya berjalan mendekat dan memerhati skrin itu dengan teliti. Bagi orang lain, ia hanyalah gumpalan hitam dalam kegelapan, tetapi bagi saya, ia berbeza. Bentuk lampu depan dalam image dan korak rim yang kelihatan seketika selepas kejadian, semasa kereta itu membrek untuk melarikan diri. Terpapar di mata saya. Saya tahu itu adalah reka bentuk rim 5 jejari yang sangat unik. Maafkan saya ingin bercakap dengan polis. Tetapi ayah menarik lengan saya. "Aiman, jangan masuk campur urusan orang." Tetapi saya yakin corak rim itu milik Audi A7, khususnya rim alloy 19 inci dari model yang dilancarkan antara tahun 2016 hingga 2018. Malam itu, apabila pulang ke rumah, image itu terus bermain di fikiran saya. Saya yakin saya betul, tetapi orang dewasa pasti tidak akan percaya, lebih-lebih lagi saya hanyalah seorang pelajar sekolah menengah. Tiada sebab untuk saya campur tangan dalam siasatan polis. Namun, apabila teringatkan Pak Cik yang cedera itu, saya tidak boleh mengabaikannya. Keesokan harinya di sekolah, saya masih memikirkan tentang perkara itu dan tidak dapat menumpukan perhatian pada pelajaran. Pada waktu tengah hari, saya menceritakan kejadian semalam kepada rakan saya. "Betul ke kau boleh tahu kereta tu? Bukankah kau kata image dari CCTV itu kabur?" Corak rimnya sangat unik. Ia sebuah Audi A7. Rakan saya membalas, "Kalau begitu, tidakkah kau patut beritahu polis?" Selepas pulang ke rumah, saya menjelaskan sekali lagi kepada ayah. "Ayah, Aiman betul-betul tahu kereta apa tu. Aiman rasa Aiman boleh bantu." Ayah menjadi marah. "Aiman, kamu dah datang ke Amerika, kenapa masih berperangai macam budak-budak di Malaysia? Apa yang kamu dapat dengan masuk campur urusan orang? Tumpukan pada pelajaran." Mendengar kata-kata itu, hati saya sangat terluka. Saya tidak melakukannya kerana saya orang Malaysia, tetapi saya ingin menjadi seorang yang mempunyai rasa keadilan. Kewarganegaraan tidak penting, yang penting ialah saya ingin melakukan perkara yang betul. Malam itu, saya senyap-senyap membuka komputer dan melayari laman web Balai Polis Los Angeles. Terdapat ruangan untuk memberikan maklumat daripada orang awam. Tetapi saya ragu-ragu sama ada saya, sebagai seorang pelajar sekolah menengah, boleh memberikan maklumat yang boleh dipercayai. Beberapa hari kemudian, saya terdengar bahawa siasatan masih tiada kemajuan dan suasana kekecewaan menyelubungi komuniti Malaysia. Keluarga Pak Cik yang cedera itu pergi ke balai polis setiap hari untuk bertanya tentang perkembangan siasatan. Suatu hari, saya terdengar bahawa pemilik pasar raya, "Kita telah mendapatkan video CCTV yang lebih jelas." Dia menerima video dari sudut yang berbeza, dari kamera keselamatan sebuah bangunan bersebelahan. Saya senyap-senyap pergi ke pasar raya itu dan merayu kepada pemiliknya agar membenarkan saya melihat video itu. Aiman, ada apa?" "Pak Cik, saya ada sedikit pengetahuan tentang kereta. Saya rasa mungkin saya boleh bantu." Walaupun pemilik itu berasa ragu-ragu, dia membenarkan saya melihat video itu. Video yang dirakam dari sudut baru itu jauh lebih jelas daripada yang asal. Ketika itu, saya menjadi semakin yakin. Dalam rakaman di mana kereta itu membelok dengan pantas selepas kejadian, corak LED pada lampu depannya dapat dilihat dengan jelas. Malah,
Bentuk grill di bawah bumper depan juga kelihatan. Pak Cik, kereta ini ialah Audi A7 dan ia model tahun 2018. Betul ke? Macam mana kamu tahu? Saya memberhentikan video dan menjelaskan, Pak Cik, tengok sini. Lampu depan di bahagian dalam ni ada bentuk LED melengkung macam ni, kan? Ini reka bentuk unik Audi. Lepas tu, korak grill depan dan reka bentuk bumper depan semuanya sepadan. Pemilik itu terkejut. Wah, ini memang hebat. Kita kena beritahu polis. Tetapi saya teragak-agak. Adakah polis akan percaya maklumat daripada seorang pelajar sekolah menengah? Dan jika ayah tahu, saya pasti akan dimarahi. Namun, demi Pak Cik yang cedera, saya memutuskan untuk mengumpul keberanian. Saya fikir ini adalah perkara yang perlu dilakukan. Pemilik pasar raya. Kita terus menghubungi polis. Saya berdiri di sebelahnya dan mendengar perbualan telefon. Ya, betul. Budak ni kata dia boleh kenal pasti kereta tu hanya dengan melihat rakaman CCTV. Suara di hujung talian kedengaran ragu-ragu. Pelajar sekolah menengah? Encik pasti? Ini memerlukan pakar teknikal untuk menentukannya. Pemilik itu memandang saya dengan riak wajah bimbang. Saya mengangguk, memberi isyarat kepadanya untuk teruskan. Sarjan, budak ini tidak seperti yang lain. Saya pernah lihat sendiri kebolehannya. Sekurang-kurangnya, datanglah berjumpa dengannya sekali. Setelah memujuk lebih dari 10 menit, pihak di sana akhirnya bersetuju. Baiklah, esok jam 3 petang, bawa budak ini ke Balai Polis Daerah Barat. Tapi saya tak jamin apa-apa. Selepas meletakkan telefon, pemilik itu menepuk bahu saya. Aiman, esok terpulang pada kamu. Tapi kalau terlalu bahaya, kamu boleh tarik diri bila-bila masa. Saya menggelengkan kepala. Terima kasih, Pak Cik. Saya mesti cuba. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Image dari rakaman CCTV itu terus berlegar di fikiran saya. Rim A2, lampu depannya, bentuk badannya. Setiap perincian jelas dalam ingatan saya. Tetapi saya juga bimbang. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika pakar tidak mempercayai saya? Keesokan harinya, selepas sekolah, saya memberitahu ayah bahawa saya akan pergi ke rumah kawan untuk membuat kerja sekolah. Hati saya terasa berat, tetapi saya tahu ini adalah pembohongan yang perlu. Jika saya beritahu perkara sebenar kepada ayah, dia pasti tidak akan membenarkan saya pergi. Balai Polis Daerah Barat, Los Angeles, ialah sebuah bangunan kelabu 4 tingkat. Dari luar, ia kelihatan gah dan membuatkan sesiapa sahaja berasa gerun. Di pintu masuk, terdapat 2 orang pengawal keselamatan yang memandang setiap orang yang masuk dan keluar dengan pandangan yang tajam. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke kaunter pertanyaan. Selamat petang, nama saya Aiman. Saya ada janji temu pada jam 3 petang. Petugas di kaunter ialah seorang wanita kulit hitam pertengahan umur. Dia memeriksa komputernya dan mengangguk. Sarjan Rodriguez sedang menunggu kamu. Sila duduk di kerusi sana sebentar. Di ruang menunggu terdapat pelbagai jenis orang. Ada ahli keluarga yang kelihatan cemas, peguam yang berwajah serius, dan beberapa orang awam yang kelihatan seperti saksi. Saya duduk di sebuah kerusi di sudut, tapak tangan saya mula berpeluh. Di dinding, tergantung gambar-gambar anggota polis yang terkorban semasa bertugas. Melihat wajah-wajah itu, saya dapat merasakan betapa beratnya tugas ini. Setelah menunggu hampir 40 menit, seorang lelaki pertengahan umur muncul di hadapan saya. Dia tidak begitu tinggi, tetapi tegap. Kulitnya yang sawo matang menandakan dia berketurunan Latin. Matanya tajam, tetapi kelihatan lebih ramah daripada yang saya jangkakan. Kamu Aiman, kan? Saya Sarjan James Rodriguez. Dia menghulurkan tangannya. Saya menyambutnya dengan gemetar. Saya dengar kamu ada pengetahuan yang baik tentang kereta, betul? Ya, Sarjan. Suara saya sedikit bergetar. Tak perlu gemetar. Kami cuma nak dengar pendapat kamu. Ikut saya. Sarjan Rodriguez membawa saya melalui koridor yang panjang. Di kedua-dua belah koridor, terdapat bilik-bilik pejabat. Melalui tingkap kaca, saya dapat melihat anggota polis sedang sibuk bekerja. Ada yang sedang bercakap di telefon, ada yang sedang meneliti dokumen, dan ada yang sedang berbincang tentang kes. Suasana keseluruhan sangat tegang, membuatkan saya merasakan betapa mendesaknya kerja mereka.
Bilik yang kami masuki lebih besar daripada yang saya sangkakan. Dindingnya dipenuhi dengan gambar, peta, dan pelbagai dokumen. Yang paling menarik perhatian ialah sebuah papan putih besar yang dilukis dengan gambar raja tempat kejadian. Di dalam bilik itu, terdapat 5,6 orang detektif. Mereka semua berhenti kerja dan memandang ke arah saya. "Tuan-tuan, ini Aiman." Sarjan Rodriguez memperkenalkan saya kepada semua. Pemilik pasar raya memberitahu bahawa dia boleh mengenal pasti model kereta dari rakaman CCTV. Seorang detektif wanita muda mula bersuara, "Betul ke? Kami guna perisian profesional pun masih sukar nak kenal pasti." Seorang lagi detektif kanan menunjukkan sikap yang lebih ragu-ragu. "Nikki, jangan berharap sangat. Lagipun, dia cuma seorang budak." Tetapi Sarjan Rodriguez memberi isyarat agar semua diam. "Beri dia peluang. Aiman, mari sini." Dia membawa saya ke hadapan sebuah skrin besar. Di skrin itu, video CCTV yang pernah saya lihat sedang dimainkan, tetapi kali ini dari sudut yang berbeza dan telah diproses secara profesional. Imejnya lebih jelas daripada sebelumnya, tetapi masih belum cukup jelas untuk mengenal pasti model kereta dengan mudah. Saya menelan air liur dengan gemetar. Semua orang di dalam bilik itu sedang memandang saya. Saya dapat merasakan keraguan, rasa ingin tahu, dan sedikit harapan daripada mereka. Tanggungjawab ini memberi tekanan kepada saya, tetapi pada masa yang sama, ia membuatkan saya lebih fokus. "Boleh mainkan dari awal sekali lagi?" pinta saya. Video mula dimainkan. Pada saat kejadian, kereta itu melanggar mangsa dan melarikan diri dengan pantas. Saya meminta mereka menghentikan video pada beberapa detik penting. "Tengok sini," saya menunjuk ke arah skrin. Walaupun imejnya kabur, rangka asas kereta ini masih boleh dilihat. Garisan bumbung ini sangat istimewa. Ia landai ke bawah dari tiang B ke arah belakang. Ini adalah reka bentuk tipikal kereta coupe. Dan sudut ini, saya meminta untuk menukar ke imej lain. Bentuk lampu depannya sangat unik. Nampak seperti lampu depan LED matrix dan mempunyai reka bentuk lampu nyalaan siang yang khas. Seorang detektif mengerutkan dahi. Tapi ciri ini ada pada banyak kereta mewah. Betul, saya mengangguk setuju. Tetapi bukti paling kukuh ada di sini. Saya menunjuk pada imej kereta ketika ia membelok dengan pantas, di mana bahagian sisinya kelihatan seketika. Rim kereta ini, walaupun sekilas, reka bentuk 5 jejarinya dapat dilihat dengan jelas, dan rimnya sangat besar. Nampak sekurang-kurangnya 19 inci. Bentuk jejari yang istimewa seperti ini hanya pernah saya lihat pada Audi A7. Bilik itu mula dipenuhi dengan bisikan. Seorang detektif berkata, bunyinya munasabah. Tetapi seorang lagi masih ragu-ragu. "Ini mungkin model kereta lain." Saya menyambung, "Ada satu lagi bukti. Sila lihat imej belakang kereta semasa ia bergerak pergi. Walaupun kabur, bentuk lampu belakangnya masih boleh dilihat. Ia adalah satu jalur cahaya merah yang bersambung. Ini adalah reka bentuk unik Audi A7. Sarjan Rodriguez memandang saya dengan pandangan kagum. "Bolehkah kamu tentukan tahunnya?" Berdasarkan reka bentuk lampu depan dan rim, ia mungkin model antara tahun 2016 hingga 2018. Kalau saya tidak silap, reka bentuk rim istimewa ini hanya ada selepas model facelift tahun 2018. Bilik itu menjadi sunyi sepi. Semua orang sedang memproses apa yang baru saya katakan. Tiba-tiba, kedengaran suara sinis dari satu sudut. "Sarjan, kamu semua takkan nak percaya kata-kata seorang budak sekolah menengah, kan?" Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu. Seorang lelaki kulit putih pertengahan umur yang memakai sut berdiri. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan matanya menunjukkan keangkuhan. Mengenal pasti kenderaan memerlukan teknik dan peralatan pakar, bukan berdasarkan perasaan. Sarjan Rodriguez mengerutkan dahi. "Bradley, apa yang budak ni cakap sangat munasabah." Lelaki yang bernama Bradley itu melangkah ke hadapan. "Rodriguez, saya pakar analisis kenderaan di jabatan ini. Pengalaman selama 15 tahun memberitahu saya bahawa imej kabur seperti ini tidak boleh digunakan untuk membuat keputusan yang tepat." Dia menoleh ke arah saya dengan pandangan yang penuh cabaran. "Adik, kereta mainan dengan kereta sebenar tak sama." "Ya." Pada ketika itu, saya berasa sangat malu
tetapi pada masa yang sama, semangat juang saya mula membara. Saya tidak boleh biarkan dia memandang rendah pada saya, dan lebih penting lagi, saya tidak boleh biarkan dia memandang rendah pada rakyat Malaysia. Encik, saya mengumpul keberanian untuk bersuara. Jika Encik ada gambar kereta lain, saya boleh buktikan kebolehan saya. Bradley ketawa sinis. Bagus, mari kita uji. Dia menoleh kepada detektif lain, bawa keluar gambar-gambar teka-teki. Biar budak ni tunjukkan keajaibannya. 10 minit kemudian, di atas meja terdapat 10 keping gambar teka-teki, semuanya kereta sedan mewah yang kelihatan serupa dan telah diproses secara khas, hanya menunjukkan sebahagian atau imej yang kabur. Ini adalah cabaran yang jelas. Saya menarik nafas dalam-dalam. Ini bukan lagi soal kebolehan pribadi saya, tetapi soal maruah. Baiklah, saya akan mulakan. Gambar pertama, BMW 5 Series, mungkin sekitar tahun 2019. Gambar kedua, Mercedes-Benz CLS Class, model tahun 2020. Gambar ketiga, Audi A6, tahun 2018. Saya menganalisis satu persatu gambar. Setiap kali saya memberi jawapan, suasana di dalam bilik menjadi semakin tegang. Raut wajah Bradley berubah dari penghinaan kepada kehairanan, dan akhirnya kepada ketidakselesaan yang jelas. Apabila saya selesai menganalisis gambar terakhir, Sarjan Rodriguez menyemat jawapan. Kesemua 10 jawapan adalah betul. Terdengar suara-suara kagum di dalam bilik. Ini menakjubkan. Macam mana dia boleh buat? Patutnya kita panggil dia lebih awal. Wajah Bradley menjadi pucat. Dia cuba mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia hanya berpaling dan berjalan keluar dari bilik. Sarjan Rodriguez datang kepada saya dan menepuk bahu saya. Aiman, kamu memang hebat. Terima kasih, Sarjan. Di mana kamu belajar semua ini? Saya minat kereta sejak kecil. Semasa di Malaysia, saya akan perhatikan kereta di merata tempat di jalan raya. Kemudian saya mula membaca majalah kereta dan mengkaji ciri-ciri unik setiap model. Seorang detektif bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, macam mana kamu boleh ingat begitu banyak butiran? Setiap kereta ada personalitinya sendiri. Saya cuba menjelaskan, sama seperti wajah manusia. Walaupun kita semua ada mata, hidung, dan mulut, setiap orang ada keunikan tersendiri. Kereta pun begitu. Lampu depan seperti mata, grill seperti hidung, bumper seperti mulut. Apabila Anda faham ekspresi ini, Anda boleh mengenali mereka dengan mudah. Pada ketika itu, saya merasakan satu pencapaian yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Bukan hanya kerana saya telah membuktikan kebolehan saya, tetapi kerana saya tahu saya boleh melakukan sesuatu untuk pakcik warga Malaysia yang cedera itu. Perasaan dapat membantu orang lain membuatkan saya merasakan nilai diri saya buat pertama kalinya. Sarjan Rodriguez memandang saya dengan pandangan yang penuh pengertian. Aiman, sudikah kamu membantu siasatan kami? Saya mengangguk tanpa teragak-agak. Sudah tentu, saya sangat sudi. Hari itu, ketika saya meninggalkan balai polis, matahari sedang terbenam. Langit yang berwarna jingga kemerahan terpantul pada cermin bangunan balai polis, indah seperti sebuah lukisan. Saya tahu, hidup saya akan berubah sepenuhnya mulai saat ini. Selepas pertemuan pertama di balai polis, saya mula bekerja sama secara rasmi dengan pasukan penyiasat. Sudah tentu, saya masih merahsiakan perkara ini daripada ayah. Ia menjadi rahsia terbesar dan beban terberat dalam hidup saya. Setiap hari selepas sekolah, saya terpaksa mereka pelbagai alasan. Hari ini, saya katakan akan ke perpustakaan. Esok, saya katakan akan ke kelas tuition. Semakin banyak saya berbohong, semakin saya berasa tidak selesa. Tetapi apabila teringatkan pakcik warga Malaysia yang cedera itu, saya mendapat kekuatan untuk teruskan. Sarjan Rodriguez menyediakan satu tempat khas untuk saya di satu sudut bilik mesyuarat pasukan penyiasat. Sebuah meja kecil, sebuah kerusi, dan sebuah komputer yang dihaskan untuk menganalisis video. Sudut kecil itu dengan cepat menjadi ruang kerja saya. Tugas siasatan pada minggu pertama lebih rumit daripada yang saya sangkakan. Sarjan Rodriguez datang kepada saya sambil membawa satu fail tebal. Aiman, berdasarkan analisis kamu, kami telah menyenaraikan semua pemilik Audi A7 di daerah Los Angeles. Dia meletakkan dokumen itu di hadapan saya. Senarai nama dan alamat yang banyak membuatkan saya pening.
Banyaknya macam ni? Ya, tetapi jika kita tapis mengikut model tahun 2018 seperti yang kamu katakan, jumlahnya berkurang kepada 62 buah. Sarjan Rodriguez menandakan beberapa perkara penting pada sekeping kertas lain. Kemudian, kita perlu bandingkan dengan rekod trafik pada hari kejadian. Plaza Tol, pintu masuk dan keluar tempat letak kereta, malah rakaman dari kamera lampu isyarat. Dia menunjuk ke arah peta di dinding. Jika kita dapat kenal pasti kereta mana yang melintas berhampiran komuniti Malaysia pada waktu kejadian, kita boleh mengecilkan skop siasatan dengan lebih banyak lagi. Tugas ini kedengaran mudah, tetapi pada hakikatnya, ia sangat rumit. Saya terpaksa menganalisis berpuluh-puluh jam rakaman CCTV setiap hari. Sebahagian imej jelas, sebahagian lagi kabur seperti kabus. Sesetengah sudut rakaman baik, manakala sesetengah yang lain hanya menunjukkan sebahagian kecil kereta. Para pemilik kedai di komuniti Malaysia memberikan kerjasama yang sangat baik. Selain pasar raya kita, ada juga restoran masakan Malaysia, kedai kopi dan beberapa kedai kecil lain. Malah pemilik kamera keselamatan di kediaman peribadi juga sudi membantu. Kita orang Malaysia kena saling bantu-membantu, kata seorang makcik. Aiman dah tolong kita macam ni, kita pun kena sokong dia. Tetapi kerja menganalisis itu memang memenatkan. Saya merenung skrin berjam-jam setiap hari, menyebabkan mata saya sering sakit. Kadang-kadang, saya melihatnya sehingga lewat malam, sehingga saya tidak dapat membezakan bentuk asas kereta lagi. Sarjan Rodriguez, melihat saya keletihan, akan menyuruh saya berehat. Aiman, jangan paksa diri. Kerja macam ni, orang dewasa pun penat. Tak apa, Sarjan. Saya nak cari kebenaran secepat mungkin. Dalam proses ini, ada seseorang yang memerhatikan saya secara senyap. Orang itu ialah Bradley. Dia sering muncul ketika saya sedang bekerja dan memandang saya dengan pandangan yang penuh keraguan. Kadang-kadang, ketika saya sedang menganalisis video, saya merasakan ada sepasang mata di belakang saya. Apabila saya menoleh, saya nampak Bradley berdiri di situ. Rodriguez, membenarkan seorang remaja terlibat dalam siasatan, adakah ini tidak bermasalah? Kalau berlaku kesilapan, siapa yang akan bertanggung jawab? Sarjan Rodriguez selalu menjawab, sabarlah, Bradley. Aiman hanya memberikan nasihat teknikal. Dia bukan pegawai penyiasat rasmi. Tetapi sikap Bradley membuatkan saya berasa tidak selesa. Saya mula tertanya-tanya, adakah dia benar-benar bimbangkan prosedur kerja atau ada sebab lain? Pada ketika itulah, seorang watak baru muncul dalam hidup saya, Jayden. Dia berusia 24 tahun, baru tamat pengajian dari Akademi Polis dan ditugaskan ke dalam pasukan Sarjan Rodriguez sebagai detektif pelatih. Pada hari pertama kami bertemu, sikap Jayden sangat dingin. Jadi, kamulah budak sekolah menengah tu? Dia meneliti saya dari atas hingga ke bawah dengan pandangan yang tidak percaya. Dengar kata, kamu boleh kenal pasti model kereta. Ya, jawab saya ringkas. Menarik, dia ketawa sinis. Saya belajar analisis kenderaan dan teknik siasatan selama 2 tahun di kolej, akhirnya kena kerja dengan seorang budak. Kata-katanya menyakitkan hati saya, tetapi saya tidak membantah. Saya hanya meneruskan kerja saya dalam diam. Saya tahu, membuktikan diri melalui tindakan lebih meyakinkan daripada berdebat. Beberapa hari kemudian, Jayden sering berdiri di sebelah saya ketika saya menganalisis video. Pada mulanya, saya fikir dia mahu belajar, tetapi kemudian saya dapati dia sedang mencari kesilapan saya. Sudut ni, kamu pasti ke? Tak mungkin model lain. Bukti ni tak cukup kuat kan? Usahanya membuatkan saya menjadi lebih berhati-hati dan teliti. Setiap keputusan yang saya buat, saya perlu sahkan berulang kali. Setiap kesimpulan, saya perlu ada bukti yang mencukupi. Walaupun ia menambah beban kerja, ia menjadikan analisis saya lebih tepat. Titik perubahan tiba pada hari Rabu minggu kedua. Petang itu, saya sedang menganalisis rakaman CCTV yang baru. Ini adalah video yang diperoleh dari sebuah stesen minyak yang terletak 3 blok dari tempat kejadian. Waktunya ialah 30 minit selepas kejadian. Dalam video itu, sebuah kereta sedan Audi berwarna gelap muncul. Dari segi model, ia kelihatan seperti A7, tetapi saya perlu mengesahkannya dengan lebih jelas. Saya zoom masuk image, melaraskan ketajaman, dan menganalisis bingkai demi bingkai. Tiba-tiba, jantung saya berdegup kencang.
Sarjan Rodriguez, tolong datang tengok ni. Sarjan Rodriguez dan Jayden datang menghampiri. Ada apa, Aiman? Tengok kereta ni, saya menunjuk ke arah skrin. Dari rangka keseluruhannya, memang Audi A7. Reka bentuk rimnya pun sepadan. Jadi, apa yang istimewa? Tanya Jayden. Yang istimewanya di sini, saya beralih ke image sisi kereta. Tengok sudut kanan bawah bumper depannya. Ada kesan calar dan kemek yang jelas. Sarjan Rodriguez mengecilkan matanya dan memerhati dengan teliti. Memang ada kerosakan. Dan tengok lampu depan ni, saya zoom masuk sebahagian image. Lampu depan sebelah kiri nampak sedikit herot, macam terhentak dan tak kembali ke kedudukan asal. Bilik itu menjadi sunyi. Ekspresi wajah Jayden berubah dari keraguan kepada kesungguhan. Kalau ini memang kereta yang langgar lari, dia bergumam sendirian. Tapi ada satu masalah, saya menyambung. Nombor pendaftaran kereta ini berbeza sama sekali dengan yang kita nampak di tempat kejadian. Maksud kamu? Tanya Sarjan Rodriguez. Saya membuka kedua-dua klip video untuk perbandingan. Nombor pendaftaran di tempat kejadian bermula dengan 8, tetapi nombor pendaftaran kereta di stesen minyak ini bermula dengan 3. Akhirnya, Jayden mula mengambil serius analisis saya. Mungkinkah nombor pendaftarannya ditukar atau menggunakan nombor palsu? Saya menambah, tetapi selain nombor pendaftaran, semua ciri lain sepadan, korak rim, keadaan badan kereta, pelekat pada cermin, malah calar-calar kecil pada badan kereta pun sama. Sarjan Rodriguez menepuk meja dengan teruja. Ini satu kemajuan besar, Aiman, kerja yang sangat baik. Jayden memandang saya dengan pandangan yang sama sekali berbeza. Saya minta maaf, Aiman. Pada mulanya, saya pandang rendah pada kamu. Dia menghulurkan tangannya. Kebolehan kamu memang luar biasa. Saya menyambut tangannya, merasakan kehangatan mengalir di hati. Terima kasih, Jayden. Sebenarnya usaha kamu membuatkan saya menjadi lebih teliti dan profesional. Sejak hari itu, Jayden menjadi rakan kongsi terbaik saya. Dia menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya dari Akademi Polis dan menggabungkannya dengan kebolehan saya mengenal pasti model kereta. Kecekapan kerja kami meningkat dengan mendadak. Tetapi ketika kami sedang teruja dengan penemuan ini, Bradley muncul. Dia melihat hasil analisis kami dan mengerutkan dahi. Tunggu dulu, kamu pasti analisis ini betul? Dia menunjuk ke arah skrin. Kerosakan pada tahap ini boleh disebabkan oleh pelbagai perkara, tak semestinya kes langgar lari. Tapi masa dan tempatnya terlalu kebetulan, bantah Jayden. Kebetulan tidak sama dengan bukti, kata Bradley dengan dingin. Saya cadangkan kita tangguhkan tindakan lanjut sehingga ada bukti yang lebih kukuh. Saya memandang Bradley dan merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa setiap kali kami membuat penemuan penting, dia suka menghalang? Kenapa dia seolah-olah tidak mahu kes ini ada kemajuan? Tetapi pada masa itu, saya belum cukup berpengalaman untuk memahami kerumitan dunia orang dewasa. Saya hanya fikir dia seorang yang berhati-hati dan lebih profesional. Sehinggalah kejadian seterusnya berlaku, barulah saya faham niatnya yang sebenar. Berdasarkan rakaman CCTV stesen minyak, kami menjejaki maklumat pemilik kereta, seorang lelaki bernama Medina, 32 tahun, warga negara Meksiko, bekerja di sebuah syarikat pembinaan di Los Angeles. Yang lebih penting, status imigrasinya bermasalah. Aiman, terima kasih banyak. Akhirnya, kita ada kemajuan penting, kata Sarjan Rodriguez dengan gembira sambil bersiap untuk memohon waran tangkap. Tetapi saya berasa tidak sedap hati. Segalanya berjalan terlalu lancar, sehingga tidak boleh dipercayai. Saya tidak tahu bahawa badai yang lebih besar sedang menanti kami. Berita tentang Medina melarikan diri tersebar, seperti letupan dalam pasukan penyiasat. Semua orang terkejut dan keliru. Sarjan Rodriguez mengadakan mesyuarat tergempar, wajahnya serius luar biasa. Tuan-tuan, kita ada masalah besar. Dia menuding ke arah papan putih dan menulis garis masa. Waran tangkap untuk Medina diluluskan semalam jam 3 petang. Kita merancang untuk membuat tangkapan hari ini jam 7 pagi. Tetapi, dia meninggalkan kediamannya pada jam 11 malam tadi. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Jayden mengangkat tangan. Adakah ini satu kebetulan, Sarjan? Mungkin dia memang merancang untuk pulang ke Meksiko. Sarjan Rodriguez menggelengkan kepala. Menurut keterangan jiran,
Medina tergesa-gesa memindahkan semua barang pentingnya malam tadi. Dan rekod kawalan sempadan menunjukkan dia menyeberangi sempadan dari San Diego pada jam 3 pagi. Ini jelas satu tindakan melarikan diri yang dirancang. Pada masa itu, Bradley mencela. Saya nak katakan, mungkin kita silap dari awal lagi. Semua orang menoleh ke arahnya. Adakah penilaian seorang budak sekolah menengah cukup untuk menyokong keseluruhan hala 7 siasatan? Darah saya mula mendidih. Encik Bradley, analisis saya berdasarkan bukti, ciri-ciri kereta, lokasi kerosakan, masa dan tempat semuanya boleh dikaitkan. Tapi apa hasilnya? Bradley ketawa sinis. Kita bukan saja gagal menangkap suspek sebenar, malah mungkin memberi lebih banyak masa kepada pelaku sebenar untuk memusnahkan bukti. Pada saat itu, saya merasakan kesakitan dan kemarahan yang tidak pernah saya alami sebelum ini. Tetapi Sarjan Rodriguez berdiri. Bradley, analisis Aiman tiada masalah. Masalahnya ialah kebocoran maklumat. Selepas mesyuarat, saya duduk sendirian di ruang kerja kecil saya, berasa sangat kecewa dan tidak terkata. Mungkin Bradley betul. Mungkin saya terlalu muda, terlalu naif. Mungkin saya tidak sepatutnya campur tangan dalam hal ini. Ketika saya sedang tenggelam dalam keraguan diri, Jayden datang secara senyap-senyap. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tiada siapa di situ, lalu berbisik, "Aiman, saya jumpa sesuatu yang pelik." "Apa dia?" "Tentang Bradley." Jayden duduk di kerusi sebelah saya. "Malam tadi, saya kerja lebih masa untuk kemaskini fail case. Saya nampak dia buat sesuatu di komputernya. Dah lewat malam, cuma kami berdua di pejabat. Jantung saya mula berdegup kencang. Lepas tu, dia fikir saya dah balik. Saya nampak dia sedang menyunting beberapa fail." Suara Jayden semakin perlahan. "Ia fail tentang rekod insurans kereta Medina. Maklumat ini mengejutkan saya. Kenapa dia perlu sunting rekod insurans? Saya tak tahu, tapi saya rasa ia mencurigakan," kata Jayden. "Dan pagi ni, saya periksa log sistem dan dapati ada orang mengakses fail maklumat pribadi Medina malam tadi. Masa akses fail itu ialah 9:37 malam. Saya cepat-cepat mengira dalam fikiran. Itu 6.5 jam selepas waran tangkap diluluskan, tetapi 1.5 jam sebelum Medina melarikan diri." Jayden mengangguk. "Dan pengguna yang mengakses fail ini ialah Bradley." Kami berpandangan, masing-masing menyedari betapa seriusnya keadaan ini. Jika syak wasangka Jayden betul, ini bermakna Bradley bukan sahaja mempersoalkan kebolehan saya, tetapi dia mungkin sengaja mensabotaj siasatan. "Apa yang patut kita buat?" tanya saya. "Saya perlukan lebih banyak bukti," kata Jayden. "Tapi ini sangat berbahaya. Kalau Bradley tahu kita sedang siasat dia." Kami mula merancang satu siasatan rahsia. Jayden menggunakan statusnya sebagai detektif pelatih untuk mengakses beberapa log sistem secara sah. Saya pula bertanggungjawab untuk menganalisis butiran teknikal dan garis masa. Selama beberapa hari, kami bekerja seperti biasa, mengumpul maklumat. Jayden mencari peluang untuk memeriksa log aktiviti komputer Bradley setiap hari, manakala saya menyemak semula semua maklumat insurans kereta yang berkaitan. Pada hari ketiga, Jayden membawa satu penemuan yang mengejutkan. "Aiman, kamu pernah dengar tentang syarikat insurans Titiwangsa?" "Tak pernah." "Kenapa?" "Audi A2 milik Medina diinsuranskan dengan syarikat itu," kata Jayden sambil mengeluarkan beberapa helai dokumen yang dicetak. Dan saya jumpa satu kaitan yang sangat menarik. Dia menunjuk kepada satu nama pada dokumen itu. Sarah Bradley, isteri Bradley? Ya. Dia pengurus bahagian tuntutan di syarikat insurans Titiwangsa. Suara Jayden kedengaran teruja dan cemas. Dan menurut maklumat dalaman syarikat, dia juga bertanggungjawab menguruskan tuntutan untuk kenderaan bernilai tinggi. Saya mula memahami kaitannya. Jika Medina disabitkan kesalahan, syarikat insurans perlu membayar pampasan untuk kos perubatan mangsa dan kos pembaikan kereta. "Bukan itu sahaja," sambung Jayden. "Keluarga pakcik warga Malaysia itu telah mengupah peguam dan bersedia untuk memfailkan saman sivil. Jika mereka menang, jumlah pampasan mungkin melebihi $1 juta. Jadi, isteri Bradley dan syarikatnya tidak mahu kes ini ada kemajuan?" "Tepat sekali," Jayden mengangguk. "Sekarang kamu fahamkan kenapa Bradley sentiasa menghalang siasatan.
tapi kita masih perlukan bukti yang lebih kukuh. Kaitan kepentingan sahaja tidak cukup untuk membuktikan Bradley membocorkan maklumat. Peluang tiba pada hari keempat. Petang itu, Bradley menerima satu panggilan telefon. Dia fikir tiada siapa di pejabat, suaranya lebih kuat daripada biasa. "Ya, kes tu dah selesai," kata Bradley di telefon. "Orang Meksiko tu dah lari. Tiada suspek, tiada bukti. Syarikat kamu selamat." "Apa? Siasatan semula?" Suara Bradley tiba-tiba menjadi nyaring. "Mustahil. Saya akan uruskan. Percayalah, kes ini tidak akan ada kemajuan lagi." Selepas meletakkan telefon, pejabat menjadi sunyi. Saya dan Jayden sedang menyorok di belakang sebuah kabinet fail, menahan nafas. Beberapa minit kemudian, kami terdengar bunyi tapak kaki Bradley meninggalkan pejabat. "Kau dengar tak?" tanya Jayden perlahan. "Dengar." Jantung saya berdegup kencang seperti gendang. Dia bercakap dengan orang dari syarikat insurans. Tetapi curi dengar sahaja tidak cukup. Kami perlukan bukti yang lebih jelas. Pada hari kelima, Jayden merangkas satu rancangan yang berani. "Aiman, saya tahu ini berbahaya, tapi kita perlu periksa fail dalam komputer Bradley. Macam mana, dia takkan benarkan kita sentuh komputernya. Malam ni ada peluang. Bradley akan pergi ke majlis makan malam tahunan Balai Polis. Saya boleh beri alasan untuk kerja lebih masa. Tapi komputer tu ada kata laluan. Pasal tu, saya ada cara." Jayden tersenyum penuh misteri. "Akademi Polis bukan saja ajar kami selesaikan kes, tapi juga beberapa kemahiran istimewa." Pada jam 8 malam itu, hanya kami berdua di pejabat. Jayden dengan cekap mengendalikan komputer Bradley. Beberapa minit kemudian, dia berjaya log masuk. "Sini," dia menunjuk ke arah skrin. "Tengok, email ni." Saya mendekati skrin dan melihat kandungan yang mengejutkan. Terdapat banyak email antara Bradley dan istrinya yang jelas merujuk kepada kes Medina dan cara untuk menangani masalah ini. Yang lebih mengejutkan, kami menemui satu email yang dihantar oleh Bradley kepada seorang penerima yang tidak dikenali. Kandungannya ialah maklumat peribadi terperinci Medina, termasuk alamat tempat kerja dan juga cadangan laluan untuk melarikan diri. Ini sama seperti membantu suspek melarikan diri, saya tidak percaya." Wajah Jayden pucat lesi. "Jayden, ini lebih serius daripada yang kita sangkakan. Bradley bukan sahaja mempunyai konflik kepentingan, dia sengaja menghalang keadilan. Kami cepat-cepat menyalin bukti-bukti ini. Tetapi pada masa itu, kami terdengar bunyi tapak kaki. Seseorang sedang berjalan ke arah pejabat. Cepat, Jayden tergesa-gesa menutup fail. Kami baru sahaja memulihkan komputer ke keadaan asal apabila Bradley muncul di pintu. "Apa kamu berdua buat di sini?" Matanya penuh dengan syak wasangka. "Kerja lebih masa. Siapkan dokumen kes." Jayden cuba bertenang. "Kena siapkan laporan akhir tahun." Bradley memerhati sekeliling pejabat. Pandangannya terhenti seketika pada komputernya. "Lain kali, ingat laporkan dulu." Selepas dia pergi, saya dan Jayden terduduk di kerusi. Jantung kami berdegup kencang seolah-olah mahu terkeluar dari dada. "Kita dah dapat buktinya," kata Jayden tercungap-cungap. "Tapi sekarang, masalahnya apa yang patut kita buat? Ini adalah masalah yang sukar. Kami hanyalah seorang detektif pelatih dan seorang pelajar sekolah menengah. Untuk menuduh seorang pakar kanan memerlukan keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jayden, saya rasa kita perlukan bantuan luar." "Maksud kamu?" "Saya kenal seorang wartawan. Mungkin kita boleh biarkan media mendedahkan perkara ini." Malam itu, apabila pulang ke rumah, saya tidak dapat tidur. Fikiran saya dipenuhi dengan imej bukti yang kami temui. Orang yang sepatutnya melindungi keadilan telah merosakkannya. Polis yang sepatutnya berkhidmat untuk rakyat telah menjual tugas mereka demi kepentingan pribadi. Saya tahu, perjuangan kami baru sahaja bermula dan perjuangan ini akan menjadi lebih sukar dan berbahaya daripada yang saya bayangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel telah diterbitkan. Tajuknya, "Kebenaran di sebalik kes langgar lari didedahkan oleh pelajar sekolah menengah. Mengapa polis terlepas pandang?" Selepas artikel itu disiarkan, komuniti Malaysia menjadi gempar. Keluarga mangsa adalah yang pertama bertindak balas. Anak lelaki pakcik itu datang ke rumah kami. "Aiman, terima kasih banyak kerana berusaha keras untuk ayah kami.
Melihat air mata di matanya, saya turut sebak. Saya hanya buat apa yang patut, Pak Cik. Harap ayah Pak Cik cepat sembuh. Tetapi pandangan dalam komuniti Malaysia juga berbeza-beza. Ada yang mengatakan tidak perlu masuk campur urusan yang tidak berkaitan dan menimbulkan konflik dengan polis. Ada juga yang menyokong, mengatakan perkara seperti ini tidak boleh didiamkan. Persatuan Rakyat Malaysia di Amerika, PERMAI, mengadakan mesyuarat tergempar. Saya diberi peluang untuk hadir dan menjelaskan pendirian saya. Saya hanya ingin melakukan perkara yang betul. Saya rasa yang penting bukan kewarganegaraan atau umur, tetapi membetulkan apa yang salah. Presiden PERMAI berkata, Aiman betul. Jika kita berdiam diri di sini, siapa yang akan melindungi kita? Hasilnya, PERMAI memutuskan untuk meminta Jabatan Polis menyiasat semula kes itu dan juga membuat keputusan untuk melaporkan perkara ini kepada media tempatan. Artikel itu mula tersebar ke media yang lebih besar. Stesen televisyen seperti ABC Twin dan NBC serta stesen utama lain turut menunjukkan minat. Apabila berita itu disiarkan dengan tajuk sedemikian, Jabatan Polis Los Angeles tidak boleh mengabaikannya lagi. Ketua Polis mengeluarkan kenyataan rasmi, berjanji untuk menyemak semula kes itu. Bradley digantung tugas dan sebuah pasukan siasatan baru dibentuk. Selepas siasatan semula, disahkan bahawa analisis saya adalah betul sepenuhnya dan mereka mula menjejaki semula Medina. Siasatan tambahan juga dijalankan terhadap syak wasangka penipuan insurans. Keluarga mangsa datang melawat sekali lagi. Aiman, tanpamu, kes ayah kami mungkin akan terkubur selamanya. Terima kasih banyak-banyak. Mendengar kata-kata ini, saya merasakan segala kepayahan yang saya lalui telah terbalas. Tetapi yang paling menggembirakan saya ialah reaksi ayah. Maafkan ayah, Aiman. Kamu melakukan perkara yang betul, tetapi ayah pula yang cuba menghalang. Tak apa ayah. Terima kasih kerana risaukan Aiman. Selepas ini, ayah akan percaya pada keputusan kamu. Ayah sangat bangga dengan kamu. Malam itu, saya memandang pemandangan malam Los Angeles. Perasaannya berbeza sama sekali berbanding kali pertama saya tiba di sini 6 bulan lalu. Kini, tempat ini terasa seperti rumah saya sendiri. Ayah datang berdiri di sebelah saya, turut memandang pemandangan malam. Aiman, pada mulanya ayah tak faham kamu. Ayah minta maaf. Tak apa, ayah. Aiman tahu ayah risau. Ayah sangat bangga. Minat kecil kamu boleh membawa perubahan yang begitu besar. Ketika itu, saya sedar bahawa apa yang ingin saya kejar bukanlah kemasyhuran atau pengiktirafan, tetapi menggunakan kebolehan saya untuk membantu seseorang. Ayah, selepas ini pun Aiman nak buat kerja macam ni. Kerja yang menghubungkan teknologi dan keadilan. Bagus. Ayah akan sentiasa sokong kamu. Melihat kembali, kes langgar lari itu menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Saya dapat berkembang dari seorang budak yang hanya suka kereta menjadi seseorang yang membawa keadilan. Yang paling penting, saya mendapat keyakinan bahawa tidak kira apa kewarganegaraan atau umur, kita boleh bangkit untuk memperjuangkan apa yang betul. Perkara yang bermula dengan minat biasa terhadap kereta bertukar menjadi bantuan untuk seseorang. Inilah perkara terakhir yang ingin saya sampaikan kepada semua. Jangan pernah abaikan minat kecil dan semangat anda. Suatu hari nanti, ia akan menjadi kekuatan besar yang boleh mengubah dunia. Medina diekstradisi kembali ke Amerika Syarikat untuk dibicarakan. Bradley didakwa atas tuduhan menghalang siasatan dan konflik kepentingan. Kes ini menjadi peluang untuk memperbaiki prosedur siasatan Jabatan Polis Los Angeles. Sekarang, saya sudah menjadi pelajar sekolah menengah atas. Saya masih sangat meminati kereta. Tetapi kini saya mempunyai impian yang lebih besar. Saya ingin menjadi seorang penyelidik yang menggabungkan kecerdasan buatan dan etika. Saya ingin mencipta teknologi yang membolehkan semua orang melakukan perjalanan dengan selamat. Kadang-kadang, saya teringat petang itu. Jika saya tidak mengumpul keberanian, jika saya tidak bersuara, kes Pak Cik mangsa itu mungkin akan terkubur selamanya. Tetapi saya memilih untuk percaya pada kekuatan keadilan yang kecil. Kini, saya yakin, tidak kira betapa kecilnya suara kita, jika ia adalah untuk perkara yang betul, suatu hari nanti ia pasti akan didengari. Inilah mesej yang ingin saya sampaikan kepada semua yang mendengar kisah ini.
Setiap orang mempunyai kekuatan kecil yang boleh mengubah dunia. Yang penting, jangan takut untuk menggunakan kekuatan itu. Keadilan bukanlah sesuatu yang jauh. Ia bermula dari keprihatinan kecil terhadap orang di sekeliling kita. Kisah saya telah berakhir, tetapi saya percaya kisah Anda semua baru sahaja bermula. Ciptalah dunia yang lebih baik dengan keadilan kecil Anda sendiri.